Tiada had ditetapkan, malah penduduk boleh mengambil makanan yang disediakan mengikut keperluan masing-masing. Itu konsep program Street Kitchen, inisiatif Badan Bukan Kerajaan NGO dalam usaha membantu individu yang terkesan dengan krisis COVID-19. Perinciannya kita bersama Fahmi Muhammad Nur di Ipoh. Fahmi, silakan. Ya, benar. Program Street Kitchen ini menyediakan makanan siap dimasak untuk diagih kepada penduduk sekitar Ipoh. Menariknya, penduduk diberi kebebasan mengambil makanan mengikut keperluan mereka. Nur Ain Abu Bakar ada laporannya. Program yang baru memasuki fasa pertama ini dilaksanakan hasil inisiatif di Legasi dan Warisan Group bersama dengan NGO Padu dan Sahabat Perak. Setiap hari Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad, lebih 1,000 makanan akan dibekalkan kepada penduduk di 3 kawasan terpilih: Perkarangan Surau An-Nur Cepur, Masjid Jami Al-Diniyah Sri Kinta dan Masjid Al-Ittihadiyah Kampung Tengku Husin Manjoy. Selain pek makanan sedia ada, penduduk juga boleh membawa bekas makanan sendiri masing-masing dari rumah untuk diisi di sini kerana pihak penganjur tidak menghadkan sebarang jumlah pemberian. Mereka boleh mengambil seberapa banyak makanan yang diinginkan mengikut keperluan isi rumah masing-masing. Ini bertepatan dengan matlamat penganjuran program ini untuk membantu golongan yang benar-benar memerlukan. Penduduk yang terkesan menyifatkan sumbangan diterima dapat mengurangkan beban mereka. Baguslah sebab kadang-kadang ada orang yang tak mampu nak. Kita pun kat kampung kita pun banyak kadang tu orang yang tak mampu nak kadang tu beras tak ada apa kan. Kamu syukur Alhamdulillah sebabnya orang sini pun bukan pendapatan tinggi. Macam makcik, anak 4 orang, 3 dah hilang pekerjaan. Jadi okeylah tu. Saya lihat program ini amat baik. Kerajaan negeri kita memang sentiasa orang kata menyokong program-program berbentuk kebajikan yang mana kebajikan rakyat itu kita utamakan dan ini saya rasa cukup baik. Sementara itu, menurut penyelaras program Muhammad Fadli Ismail, program Street Kitchen akan diteruskan sekiranya kutipan yang diterima mencukupi memandangkan kos penyediaan makanan merupakan hasil sumbangan orang ramai. Kalau kutipan kita mencukupi, kita akan bergerak ke fasa 2. Fasa 2 ini kita akan melibatkan lebih banyak lagi NGO di mana kita akan berkolaborasi dengan NGO-NGO lain yang mengatakan okey, di kawasan setempat berdekatan dengan mereka ada orang yang susah. So kita akan sediakan. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan menerusi Pertubuhan Peneraju Aspirasi Sahabat Rekreasi Perak di akaun bank yang tertera. Diharapkan kelestarian program seumpama ini diteruskan agar golongan terkesan tidak merasa terpinggir dan sentiasa diberi perhatian. Laporan Nur Ain Abu Bakar, Berita RTM. Lebih RM820,000 diperuntukkan Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR MBI Prihatin bagi membantu golongan yang memerlukan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, RM340,000 daripadanya merupakan hasil kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk syarikat swasta dan NGO. Inisiatif merangkumi pelbagai bentuk bantuan itu turut memfokuskan golongan miskin bandar mengejut yang hilang pendapatan. Kita bukan sekadar kita terima daripada laporan jabatan berkaitan saja, kita terima semua. Sebab dia untuk kemiskinan bandar dia lain sikit. Sebab banyak juga kategori yang saya sebutkan sebagai golongan miskin mengejut ataupun sudden poverty ni kan. Jadi mereka ni tak termasuk dalam senarai mana-mana miskin, tapi tiba-tiba jadi miskin. Jadi bila kita dapat je maklumat tu, terus kita bantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di bangunan MBI Ipoh. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan inisiatif pengeluaran permit sementara PPS secara pandu lalu bagi membantu peniaga kecil meneruskan aktiviti perniagaan mereka. Inisiatif pertama dilaksana di Malaysia ini telah menerima sebanyak 135 permohonan dengan 77 daripadanya telah diluluskan sejak hari pertama pembukaannya Khamis lalu. Topografi rata Felda Bersaut 5 di wilayah Trolak menjadi antara faktor utama penghasilan sawit meningkat tahun lalu di kawasan itu. Peningkatan hasil itu sekaligus membolehkan Felda berkenaan merangkul anugerah hasil sawit tertinggi Lot Peneroka
sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2020 baru-baru ini. Menurut pengurus Felda Bersaut 5 Amiruddin Abu Kasim, peningkatan penggunaan mekanisasi dan teknologi dalam menggantikan kerja-kerja buruh juga memainkan peranan penting dalam pencapaian tersebut. 2020 kita telah capai 32.97 metrik tan per hektar. Itu satu jumlah yang sukar nak dapatlah di rancangan Felda ni. Tapi saya alhamdulillah dengan potensi yang ada di Bersaut 5 tu, kita dapat optimumkan pencapaian hasil di Bersaut 5 lah. Dan mungkin satu hari nanti kita memang dah tak ada pilihan, kita perlu beralih kepada penggunaan teknologi. Di mana penggunaan teknologi ni sangat membantu. Sangat membantu untuk kita meningkatkan kecekapan operasi. Kalau kita tengok sekarang ni lebih daripada 50% penjimatan dari segi penggunaan tenaga ni dapat kita capailah dengan penggunaan teknologi. Jadi Felda Bersaut 5 berjaya mengeluarkan 32.9 metrik tan sawit tahun lalu, meningkat 20% berbanding 2019. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Perak, terus setia bersama Berita Wilayah kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi. Berita Wilayah, Peka dan